Kalau ada satu situasi di mana korang boleh transfer memori korang daripada korang kepada kawan korang ataupun daripada kawan korang kepada korang, korang nak tak situasi tu? Nampak macam boleh ke kita nak transfer memori dia kepada kita ataupun kita transfer memori kita kepada orang kan? Sebenarnya eksperimen ni dah pernah dijalankan dan diorang dah buktikan yang memori itu boleh ditransfer. Apa yang diorang buat ialah diorang latih siput laut ni dengan menggunakan elektrik. Jadi diorang letakkan elektrik dekat siput laut ni. So diorang bagi shock. So bila siput laut ni kena shock ataupun kena kejutan elektrik, dia akan mengecutkan diri dia. Dalam masa 2 hari diorang train macam tu. Setiap 20 minit dia bagi kejutan. Dan dia ada lagi satu siput babi yang lain dekat kotak yang sebelah, eksperimen sebelah, yang dia tak buat apa-apa kejutan pun. Dia just macam sentuh je. So bila dia sentuh siput babi yang tak ada kena kejutan ni, siput babi tu dia mengecut, tetapi tempoh mengecut dia tu sekejap je, dalam 5 saat dia kembangkan balik badan dia. So yang ni kita panggil control. Jadi selepas diorang dah buat dan latih siput babi yang kena kejutan ni, diorang ambil RNA daripada siput babi yang kena kejutan ni, diorang tanamkan pula dekat siput babi yang tak pernah kena kejutan. Dan diorang dapati siput babi yang ditanam RNA yang kena kejutan tadi pun menunjukkan respon yang sama. Bila siput babi tu disentuh, dia pun mengecut lebih kurang dalam 50 saat. So menunjukkan dia tak pernah kena tahu kejutan, tapi dia boleh mengecut sama macam siput babi yang kena kejutan tadi. Daripada eksperimen ni, mungkin saintis kata okey, ada satu information yang telah ditransferkan daripada satu orang yang pernah dilatih kepada orang yang tak pernah dilatih. Saintis ni pun buat lagi kajian. Apa yang dia tengok ialah dia ambil neuron ataupun sel otak siput babi tu, dia bagi kejutan elektrik. Siput babi yang dapat RNA tadi menunjukkan sama respon sel otak dia ataupun neuron dia dengan siput babi yang pernah dilatih. So menunjukkan memori terhadap kena kejutan daripada siput babi yang dilatih tadi dah diterima oleh siput babi yang tak pernah dilatih. Macam saya tak pernah minum air Milo, tapi saya tahu air Milo tu rasa macam mana sebab saya dah pernah ditanam oleh orang yang pernah minum air Milo. So macam tu lah lebih kurang untuk kata mudahnya. Daripada eksperimen ni adalah beberapa benda kita boleh create orang menggunakan diri kita yang lama. Kita create satu baby dan kita tanam balik semua memori kita yang dah tua tadi ke dalam baby tersebut. Adakah kita akan sentiasa hidup? So maksudnya kita takkan pernah mati. Memori kita akan sentiasa ada. So baby tu akan membesar dengan dia dah ada memori kita. Kalau kita dah kahwin, baby tu akan membesar dengan dia dah ada memori. Oh, aku dah pernah kahwin lah sebelum ni. Nampak? Benda tu payah and unethical lah. Tetapi ada juga benda yang kita boleh nampak good side lah daripada eksperimen ni. Contohnya, kita boleh cuba rawat beberapa masalah neuron. Contohnya macam Alzheimer, orang nyanyuk. So orang yang nyanyuk, kita simpan memori kanak-kanak dia dalam satu bekas, dan bila dia dah nyanyuk, bila orang tu kena nyanyuk ke, kita tanamkan balik memori. So dia tak akan boleh lupa yang dia pernah nyanyuk lah kot. So dia treatment untuk Alzheimer lah. Mungkin ada orang cakap lah, tak fair lah kalau kita nak comparekan siput babi punya memori dengan manusia. Manusia ada berbilion-bilion neuron. Siput babi ada 200,000 neuron je kan. So macam tak fair lah kan. Tapi kalau siput babi tu possible, ianya satu laluan, satu pemahaman baru tentang memori. Secara teorinya, memori ni dihasilkan apabila satu neuron bersambung dengan satu neuron lain. Ataupun orang cakap apa? Bila sel otak berhubung. So bila sel otak berhubung, akan ada teringatnya satu memori. So orang Alzheimer ni, diorang punya sel otak dah makin tumpul, synapse diorang dah berkurangan. Jadi dengan penemuan tentang RNA boleh transfer information ataupun memori ni juga membolehkan kita tengok balik dan kaji balik adakah betul memori itu dalam bentuk synapse ataupun memori itu dalam bentuk RNA.